Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 15 Ramadan 17 April bersama saya Fazidah Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Mayat guru di bawah arus ditemui. Juga Perdana Menteri beri amaran. Mayat guru yang hilang di bawah arus deras ketika sedang memukat ikan di muara Sungai Kuala Baru, Mangkok Setiu semalam berjaya ditemui awal pagi ini. Ketua Polis Daerah Setiu, Deputi Superintendent Afandi Hussein berkata mayat Zugani Yassin, 51 tahun, ditemui anggota pasukan mencari dan menyelamat pada jam 12.22 tengah malam. Katanya mayat mangsa ditemui kira-kira 100 meter daripada kawasan dia dilaporkan tenggelam sewaktu sedang memukat ikan di muara tersebut. Menurut FND, mayat mangsa kemudian telah dihantar oleh pihak polis ke Unit Forensik Hospital Setiu untuk siasatan lanjut. Pada Jumaat lalu, 15 sekawan memukat ikan berakhir dengan tragedi apabila salah seorang daripada mereka dikhawatiri lemas di pantai Kuala Baru, Mangkok. Dalam kejadian jam 12.45 tengah malam itu, mangsa Zugani yang juga seorang guru penolong kanan kokurikulum Sekolah Kebangsaan Kampung Buloh dihanyutkan arus laut sewaktu menarik pukat bersama rakan-rakannya. Lelaki itu dikatakan telah turun dari bot yang dinaikinya sebelum hilang ke dalam laluan deras air laut yang agak dalam. Mana-mana syarikat penerbangan yang didapati menaikkan harga tiket yang melampau pada musim perayaan sehingga membebankan pengguna bakal berdepan dengan tindakan tegas. Itu amaran Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kepada pengendali syarikat penerbangan yang dilaporkan media tempatan telah menaikkan harga tiket sehingga 500%. Menurut Ismail Sabri, sekiranya terdapat kenaikan harga tambang penerbangan yang dikesan, tindakan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan AKHAP 2011 boleh dikenakan. Tambahnya, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP dan Kementerian Pengangkutan telah diarahkan untuk segera melihat perkara itu. Saya dah minta supaya Kementerian Pengangkutan memanggil syarikat-syarikat penerbangan untuk meminta mereka menurunkan harga, dan dalam masa yang sama KPDN AGP juga perlu tegas mana-mana pihak, tak kira syarikat besar atau syarikat kecil, mana-mana yang mengambil keuntungan berlebihan salah di bawah Akta Anti Pencatutan perlu diambil tindakan segera bagi menjaga kepentingan rakyat. Sebelum ini, laporan akhbar mendedahkan pemantauan terhadap laman web syarikat penerbangan komersial baru-baru ini menyaksikan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak melonjak sehingga RM2,000 bagi penerbangan pergi dan balik. Ia meningkat lebih 500% menjelang tempoh perayaan Hari Raya Aidilfitri iaitu pada 29 April hingga 8 Mei. Memasuki hari ke-15 Ramadan, umat Islam di negara mula menunaikan kewajipan zakat fitrah di kawasan masing-masing. Berbeza dengan tahun sebelumnya, rata-rata umat Islam lebih memilih untuk melunaskannya secara bersemuka berbanding beberapa tahun sebelum ini yang dilakukan melalui dalam talian atas faktor COVID-19. Tinjauan berita Al-Hijrah kali ini tertumpu di kawasan sekitar ibu negara. Menurut seorang amil zakat, Mustafa Harun, pembayaran zakat fitrah kali ini mendapat sambutan menggalakkan daripada orang ramai walaupun dilakukan dengan langkah pencegahan COVID-19. Alhamdulillah, tahun ini sambutan amat memberasakan berbanding daripada tahun lepas, yang mana tahun lepas kita open berkenaan dengan kita buka juga ruang bagi untuk bayar secara online, dan tahun ni kita lebih fokus kepada bersemuka. Itu sambutan pada tahun ni amat memberasakanlah. Tambahnya, antara SOP yang perlu dipatuhi bagi pembayaran zakat fitrah secara bersemuka ialah memastikan penjarakan fizikal, pemakaian pelitup muka dan tidak bersalaman seperti yang ditetapkan pihak berkuasa agama tempatan. Dalam pada itu, beliau mengingatkan umat Islam agar segera melunaskan pembayaran zakat fitrah dan tidak menunggu saat akhir untuk berbuat demikian.
Katanya mengikut pengalaman lalu, sebahagian besar umat Islam mula keluar membayar zakat fitrah menjelang 2 minggu terakhir Ramadan. Sementara itu, tinjauan kami mendapati rata-rata umat Islam menyambut baik pelaksanaan pembayaran zakat secara bersemuka, memandangkan negara telah mula memasuki fasa peralihan ke endemik. Bagi saya lebih bersemuka. Sebab dalam Islam pun dari dulu dia bersemuka. Online ni kata untuk kemudahan orang yang tak dapat bayar ni kata harus bayarlah. Adat kebiasaan orang kita orang Malaysia pada zaman dulu lagi membayar zakat fitrah melalui secara bersemuka. Dengan itu kita lebih menghayatilah ketika kita membayar zakat fitrah, maknanya kita lebih menghayati terhadap orang-orang yang susah, orang-orang yang tak ada harta apa semua. Selepas lebih 2 tahun suram susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk mengawal COVID-19, Jalan Tunku Abdul Rahman atau Jalan TAR kembali meriah dengan kehadiran pengunjung. Tinjauan berita Al-Hijrah di kawasan itu siang tadi mendapati keadaan sesak dengan kehadiran orang ramai yang datang untuk membeli kelengkapan Aidilfitri. Jadi kita rasa shopping kali ini lebih meriah daripada yang sebelum-sebelum, sebab 2 tahun dah kita start kan. Alhamdulillah kita dapat shopping, dapat berkumpul adik-beradik datang daripada Perak boleh datang meraihkan buka puasa bersama dan shopping bersama-sama. Persiapan tahun ni kuih semua belilah. Baju raya pun beli siap. Sebab mudah kan untuk persiapan sebab akak bekerja. Jadi persiapan tu mudahnya semua kita beli siap. Rasa sangat gembira sebab dapat berpeluang untuk berjumpa dengan family balik. Sebab 2 tahun kita dapat beraya bersama. Tambah-tambah sebelum ni kekangan tugas jadi bebanan. Jadi kita bila dapat beraya sama family ni rasa bersyukur sangat. Dah biasa kat sini kan. Tahun lepas pun dekat KL je. So tahun ni ada peluang kita balik ke Kelantan pula. Tengoklah cuaca pun dah tak menentu sangat ni. Pusing lah mana sempat je lah. Dua minggu menjelang Hari Raya Aidilfitri, Bazar Aidilfitri di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur semakin menjadi tumpuan. Dan untuk melihat suasana di Jalan TAR, kita bersama wartawan Hanisa Hasanuddin yang kini berada di sana. Silakan Hani. Baik, terima kasih Fazida di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kini berada di Bazar Aidilfitri Jalan TAR Kuala Lumpur dan sebenarnya destinasi yang tidak sah, saya kira kalau penduduk di sekitar Lembah Kelang tidak berkunjung ke sini saban tahun apabila menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri. Tidak kisahlah sama ada untuk membeli belah ataupun untuk hanya mencuci-cuci mata bersama ahli keluarga yang tersayang. Baik, 2 tahun, iaitu tahun 2020 dan juga tahun 2021, kita beraya di dalam keadaan yang mungkin ada yang sedih dan juga ada yang dalam keadaan yang muram. Dan tahun ini, alhamdulillah sama-sama kita pun telah beralih ke fasa endemik dan sama-sama kita dapat meraihkan Hari Raya Aidilfitri kali ini dengan suasana yang lebih meriah seperti tahun-tahun sebelum ini. Dan dengan ini saya ingin mengambil peluang sebagai salah seorang rakyat Malaysia untuk berterima kasih dan berbangga dengan seluruh keluarga Malaysia kerana kita telah pun sama-sama berjaya disiplinkan diri sehinggalah kita berjaya beralih ke fasa endemik selepas kita terpaksa berdepan dengan fasa pandemik selama 2 tahun yang di mana COVID-19 masih mengganas saban tahun lalu. Baik, kemeriahan perayaan kali ini saya rasa bukan hanya sekadar kosong di mana anda boleh lihat sendiri suasana keadaan di mana Jalan TAR malam ini sangat-sangat meriah dan saya boleh katakan sesak dengan orang ramai meskipun sebentar tadi sebenarnya hujan agak lebat. Namun saya kira sekarang ramai, mungkin ribuan pengunjung telah pun datang malam ini mengambil kesempatan untuk membeli belah di Bazar Aidilfitri kali ini. Dan dari segi pematuhan SOP pula, meskipun banyak SOP yang telah dilonggarkan, namun pengunjung masih lagi perlu mengimbas mas sejahtera dan juga pemakaian pelitup muka masih lagi diwajibkan.
Dan di dalam kemeriahan ini saya rasa ada bahagian-bahagian yang saya tidak enak untuk dilihat apabila masih ada ibu bapa yang membawa anak-anak mereka yang masih kecil, yang masih belum divaksin untuk hadir ke sini, dan sememangnya itu amat membahayakan kesihatan anak-anak mereka. Baik, sebelum berakhir, saya rasa untuk yang mahu pulang ke kampung, hati-hati di jalan. Sama juga seperti saya juga akan pulang ke kampung raya kali ini dan jumpa lagi selepas raya nanti. Assalamualaikum, terima kasih kembali semula kepada Fazidah di studio. Terima kasih Hani dari Jalan Tar. Okey, baik, kita akan ke berita seterusnya. Malaysia tidak pernah terkecuali menerima sumbangan menerusi program infak Ramadan sumbangan penjaga dua masjid suci Raja Salman Abdul Aziz Al Saudi. Menurut Wakil Atasyi Agama Kedutaan Arab Saudi Ahmad Fazrin Yahya, program infak Ramadan merupakan acara tahunan yang dilaksanakan Raja Salman di lebih 100 negara Islam dan Malaysia sentiasa dalam senarai penerima. Menurut Wakil Atasyi Agama Kedutaan Arab Saudi Ahmad Fazrin Yahya, selain meraihkan bulan Ramadan, program tersebut juga bertujuan merapatkan hubungan antara Arab Saudi dan negara penerima seperti Malaysia. Katanya, selain juadah berbuka puasa, program infak Ramadan Raja Salman itu turut menyumbangkan kurma dan Al-Quran. Objektifnya tidak lain tidak bukan adalah untuk merapatkan lagi hubungan antara kedua negara dengan hadiah ini. Itulah objektif daripada program yang dianjurkan setiap tahun ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui pada majlis berbuka puasa dan program infak Ramadan bersama pejabat Atasyi Agama Kedutaan Arab Saudi di Universiti Teknologi Mara UiTM Shah Alam. Kira-kira 1,700 pelajar UiTM diraikan dalam majlis itu yang turut dihadiri Atasyi Agama Kedutaan Arab Saudi Sheikh Abdul Rahman Ibrahim Al-Robayan serta pihak pengurusan UiTM. Ahmad Fazrin berkata selepas UiTM, pihaknya akan turut ke beberapa universiti lain bagi meraikan lebih ramai pelajar. Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan membentangkan garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 4.0 dalam masa terdekat. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata pihaknya kini di peringkat akhir perbincangan sebelum garis panduan terbabit diumumkan. SOP 4.0 ini kita di peringkat akhir untuk kita muktamadkan, mengambil kira peralihan negara ke fasa peralihan ke endemik ini. Dan insyaAllah kita akan maklumkan tentang SOP yang terbaru ini dalam masa yang terdekat. Ada beberapa perincian yang kita duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan bagi memastikan SOP yang kita siapkan ini mengambil kira pandangan dari sudut kesihatan juga. Jangka bila? InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan maklumkan. Ada sedikit perincian lagi yang kita sedang siapkan. Bulan ni boleh siap, insyaAllah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas meninjau pengoperasian sekolah tanpa penggiliran di Sekolah Kebangsaan SK Seri Ketereh di Kota Baru hari ini. Sementara itu, Razi berkata pengoperasian sekolah secara bersemuka tanpa penggiliran bagi kumpulan A membabitkan 4 negeri hari ini berjalan lancar dan teratur, membabitkan Sekolah Kebangsaan SK dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK. Seramai 130,177 pelajar dan murid yang sebelum ini terbabit dengan sistem penggiliran bagi kumpulan A kembali hadir seperti biasa, manakala kumpulan B yang bermula esok membabitkan 416,000 murid dan pelajar. Razi turut memohon semua pihak sama ada guru, ibu bapa dan pelajar mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Pihaknya juga akan terus membuat pemantauan bagi memastikan pembukaan sekolah secara biasa ini dapat dikekalkan. Seramai lebih 5 juta pelajar dan murid akan kembali ke sekolah seperti biasa sebagaimana sebelum pandemik COVID-19 mulai esok. Selepas ini, penduduk masih menantikan masjid pertama. Hitam logam itu muka yang kusam, ketakutan nanti di hari kiamat. Itulah kumpulan-kumpulan aliran yang menyeleweng. Tarikat-tarikat yang sesat. Itu muka sok balap. Saya pun tak mudah nak tuduh orang ni Wahabi ke, Mu'tazilah ke. Tak mudah tuan-tuan kita nak tuduh. Kita mesti dapatkan bukti. Pensyarah-pensyarah pun ada dibangkitkan. Apalah orang tarikat ni. Percaya Nabi Ilyas, Nabi Khidir alaihi wassalam.
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsu ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku akan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan bercahaya pada wajah, tangannya dan juga kakinya, kesan daripada al-wudu. Bukan hikmah di atas hukuman kisos pembunuhan seperti ini? Mudah untuk kita kata tak perlulah. Kenapa kita nak laksanakan hukuman? Kenapa kita tak ganti dengan hukuman yang lain? Tetapi perlu kita ingat bahawa kalaulah kita berada di pihak mangsa, apa rasanya bila kita punya hak tu dizalimi? Anak kita dibunuh. Jadi memang Islam meraihkan pihak mangsa ini dengan memberikan mereka hak yang sewajarnya. Setelah perjuangan yang seolah-olah tidak mengenal erti putus asa, Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam ditemani oleh Nabi Ilyasa alaihi salatu wassalam. Penduduk Ba'labak menunaikan janji mereka. Setelah mereka menghancurkan berhala Ba'al yang disembah, Allah menurunkan hujan mencurah-curah. Alhamdulillah bertemu kembali. Bank Kerjasama Rakyat Malaysia, Bank Rakyat memperuntukkan 350 juta ringgit menerusi produk baharu mereka, pembiayaan sewa beli Commercial Eye bagi menyokong pertumbuhan industri kenderaan komersial. Pengenalan produk baharu tersebut membuktikan komitmen dan keprihatinan Bank Rakyat terhadap usahawan yang terjejas sepanjang pandemik COVID-19. Bank Rakyat menerusi satu kenyataan berkata pembiayaan sewa beli Commercial Eye membolehkan perusahaan kecil dan sederhana PKS, koperasi, korporat dan badan kerajaan termasuk kerajaan negeri dan majlis tempatan untuk mendapatkan kenderaan komersial atau peralatan baharu. Produk tersebut juga menawarkan margin pembiayaan, tempoh dan kadar keuntungan yang kompetitif manakala caj e-hak milik dan bayaran pos ditanggung oleh bank. Kadar keuntungan yang ditawarkan adalah serendah 2.5% kadar rata setahun, manakala margin pembiayaan yang ditawarkan adalah sehingga 90% bagi akta barangan, akta bukan barangan dan pra-pendaftaran serta 75% bagi peralatan. Usahawan yang layak boleh memohon untuk tujuan persendirian atau perniagaan. Dalam pada itu, Bank Rakyat akan terus mengembeling tenaga untuk mendepani cabaran COVID-19 dan secara langsung membantu menstabilkan sosioekonomi negara dan keluarga usahawan. Pelanggan yang berminat boleh membuat permohonan menerusi 4 saluran dengan mengunjungi cawangan Bank Rakyat, hubungi panggilan Tele Rakyat, mengunjungi Pusat Perniagaan PKS dan Koperasi SMEC atau layari laman web rasmi Bank Rakyat. Penduduk Kampung Kundur Gua Musang terpaksa menempuh perjalanan lebih 10 km untuk ke masjid bagi menunaikan solat jemaah. Pada 2018, impian penduduk untuk mempunyai sebuah masjid di kampung tersebut hampir tercapai, namun kekangan dana menyebabkan pembinaannya masjid tersebut tidak dapat disiapkan sehingga hari ini. Pembinaan masjid yang pertama di Kampung Kundur itu telah dimulakan pada 2018 menerusi dana kewangan yang diperoleh hasil sumbangan orang ramai dan para dermawan dengan jumlah 1.8 juta ringgit telah dibelanjakan setakat ini untuk menyiapkan hampir 75% struktur Masjid Al-Mukarrabin. Namun, pembinaan untuk menyiapkan masjid tersebut tergendala kerana kekurangan dana akibat penularan wabak COVID-19 serta peningkatan mendadak kos bahan binaan. Hampir 4 juta ringgit masih diperlukan untuk menyiapkan sepenuhnya Masjid Al-Mukarrabin, melibatkan kubah, dewan kuliah, tempat rehat musafir sekaligus merealisasikan impian penduduk Kampung Kundur untuk mempunyai sebuah masjid yang serba lengkap. Menurut Duta Masjid Al-Mukarrabin Muhammad Hafiz Muhammad Hanifah atau lebih dikenali sebagai pencetus Ummah PU Hafiz, apabila siap nanti masjid yang terletak di Jalan Utama Gua Musang Cameron Highlands yang boleh memuatkan lebih 700 jemaah pada satu-satu masa ini bukan sahaja akan menjadi pusat ibadah penduduk tetapi juga para musafir yang seterusnya dapat berfungsi sebagai pusat aktiviti untuk mempererat lagi ukhuwah sesama Islam. Harapan kami, warga Masjid Al-Mukarrabin Kampung Kundur Gua Musang, Kelantan berharap
tuan-puan, di kawasan ini tidak ada masjid. Mungkin di kampung kita, di rumah kita ada masjid, tapi di sini tiada amal jariah yang perlu kita kejar. Kita akan berkata kepada Allah Ta'ala sebelum kita meninggal, qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, lambatkan matiku. Ya Allah, kita nak buat satu amalan akhir. Kita bukan cakap nak semayang, kita tak cakap kita nak baca Quran, bukan nak pergi haji, tapi kita nak fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, aku nak bersedekah, ambillah peluang sedekah, amal jariah yang kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wakaf masjid seperti inilah yang akan mengalirnya pahala kita. Bagi mereka yang ingin berinfak untuk membantu menyiapkan pembinaan Masjid Al-Mukarrabin, boleh layari laman web www.masjidalmukarrabin.com atau menerusi nombor akaun bank yang tertera. Yayasan Maghfirah menyasarkan dana sebanyak 12 juta ringgit bagi pelaksanaan projek Pusat Latihan Dakwah di Lenggeng Negeri Sembilan. Ketua Pegawai Operasi Yayasan Maghfirah, Muhammad Syuib Noruddin berkata, projek yang bakal dibangunkan itu bertujuan untuk melahirkan lebih ramai pendakwah mahir yang akan memberi pelbagai manfaat kepada masyarakat. InsyaAllah kita dalam proses pengurusan secara teknikal lah, dan kutipan yang kita perlukan untuk kita melaksanakan projek ini dari segi pembangunan, dari segi infra, dari segi modul mungkin ialah mencecah RM 12 juta ringgit Malaysia lah kita jangkakan. Kita nak membangun satu kepimpinan muda, membangun satu orang kata environment yang menepati ataupun menepati keperluan untuk kita melahirkan seseorang tokoh dan kepimpinan. Jelas Muhammad Syuib, pembangunan pusat latihan dakwah tersebut dijangka akan bermula penghujung tahun ini. Menurutnya, projek yang akan dibangunkan di atas tanah seluas 17 ekar itu dijangka mampu menampung seramai 500 orang. Beliau berkata demikian pada Majlis Amal Maghfirah di Bangi Avenue Convention Centre semalam. Pada majlis itu, seramai 300 orang terdiri daripada anak yatim, pelajar tahfiz, orang kelainan upaya dan anak-anak asnaf diraikan bagi memberi peluang merasai kemeriahan berbuka puasa pada bulan Ramadan selain menerima sumbangan duit raya. Orang ramai yang ingin bersama-sama menyumbang di bulan mulia ini boleh salurkan ke akaun Maybank Yayasan Maghfirah 562263552802 atau layari website yayasanmaghfirah.org.my. Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor yang tertera. Koperasi Makmur Malaysia Berhad, Ko Makmur mengembangkan sektor peruncitannya dengan menjalinkan kerjasama dengan lebih banyak koperasi untuk memperkasakan aktiviti ekonomi. Terbaru, Ko Makmur bekerjasama dengan Koperasi Pekebun Kecil Daerah Bera, Kop Bera, yang dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Pengerusi Ko Makmur Khairul Azam Awang berkata, koperasi perlu memainkan peranan mencari jalan untuk menawarkan harga yang lebih murah dan berpatutan kepada masyarakat. Setelah kami mengembangkan aktiviti peruncitan daripada 2 hingga menjadi 12 buah, dan kunci yang kami nampak ialah kita perlu mendapatkan secara mempertingkatkan mendapatkan bekalan secara volume, secara bulk ataupun secara pukal daripada pengeluar-pengeluar, terutama daripada penyelang-penyelang lah. Dengan secara itu, dengan kaedah itu, dengan mekanisme ayat tersebut, kita boleh pertama mengurangkan harga, yang kedua mengurangkan lapisan-lapisan orang tengah. Ko Makmur akan menggunakan kejayaan model kerjasama dengan Koperasi Pertubuhan Anak Yatim Al-Ihsan di Lipis Pahang yang terbukti menunjukkan potensi apabila kedai pasar mini itu berjaya meraih jualan hampir 2 juta ringgit dalam tempoh setahun. Dengan menggunakan model sama, Ko Makmur akan mengembangkan lagi sektor peruncitan kepada koperasi lain dalam negara. Selepas ini, 5 cedera ditembak selepas tarawih. Ibu, hari nak nasi ayam boleh? Berapa sebungkus, bang? Sebungkus RM4 je, bang. Oh, okey. Terima kasih. Sama, saya beli. Apa sayang? Kak, kepek, Kak.
Papa, kalau Papa kasih duit ni, kosonglah dompet Papa. Kita bukan kaya pun nak kasih dia duit. Sayang, kaya bukan maksudnya dengan banyak apa yang kita ada. Tapi banyak mana yang kita bagi. Bila kita memberi banyak, kita akan jadi lagi bahagia. Terima kasih. Kakak, tak apa. Tak apa, buat belanja buku. Terima kasih, Cik. Wailul likulli humazatil lumazah. Adraka ma Lailatul Qadr. Bila kita menyebut ayat kan dia kena satu tenang. So jangan tinggal Quran macam mana pun kita ialah kita ada waktu kita nakal. Kita nak lihat sisi positif berlapar tu. Mungkin ada kebaikan yang kita dapat bila kita berlapar, hikmahnya Ustaz. Habis dulu dah jangan bawa puasa penuh. Ada orang kata tidur tu satu ibadah. Kalau tak tidur, kita buat maksiat. Kalau tidur, kita tak buat maksiat. Maka saya rasa sesuailah. Tidur tu jadi ibadah. Kita tabayun. Bukan tibayun. Kebencian terhadap umat Islam memuncak di India. Siri keganasan berlaku di beberapa negeri namun tiada sebarang tindakan dikenakan terhadap perusuh bersenjata. Lebih teruk, sehingga kini Perdana Menteri Narendra Modi hanya berdiam diri dengan insiden berkenaan. Pertempuran yang berlaku sejak semalam mengakibatkan ramai cedera termasuk anggota polis. Keganasan tercetus antara orang Islam dan Hindu ketika perarakan Hanuman Jayanti di Jahangirpuri di pinggir bandar New Delhi. Setakat ini, 14 orang Islam ditahan atas pertempuran kedua-dua pihak. Dalam pada itu, penduduk di New Delhi mengadakan protes mengutuk serangan Islamofobia yang semakin menjadi-jadi sejak akhir-akhir ini dan mengutuk pimpinan Modi yang hanya membisu terhadap isu ini. Sementara itu, kes keganasan terhadap umat Islam telah dilaporkan berlaku di sekurang-kurangnya 8 negeri di India dan terjadi pada sambutan perayaan keagamaan Hindu. Ahli politik pembangkang menuduh Parti Nasionalis Hindu yang juga sayap kanan Modi, Parti Bharatiya Janata sebagai punca utama kepada ketegangan di antara majoriti Hindu dan Muslim di negeri yang diperintah BJP. Sementara itu, Amerika Syarikat sekurang-kurangnya 14 pengunjung pusat beli belah Colombiana cedera selepas terbabit dalam tembakan rambang yang dilepaskan 3 lelaki bersenjata. Setakat ini tiada mangsa maut dalam kejadian yang berlaku di South Carolina itu. 3 suspek yang terbabit dalam insiden berkenaan bagaimanapun telah ditahan. Namun polis percaya ada individu lain terlibat dalam tembakan tersebut. Menurut Ketua Polis Colombia, William H. Holbrook, insiden terbabit sebenarnya bukanlah tembakan rambang kerana ketiga-tiga suspek mengenali antara satu sama lain dan ada motif tersendiri. Pihak berkuasa dalam pada itu mahu orang ramai yang menyaksikan kejadian berkenaan untuk tampil dan bagi yang mempunyai video supaya menyerahkan kepada polis untuk siasatan lanjut. Sementara itu dilaporkan 10 pengunjung yang cedera akibat terkena tembakan dengan 2 daripadanya parah, manakala selebihnya cedera ketika mereka berpusu-pusu keluar menyelamatkan diri. Dalam pada itu, insiden sama turut berlaku di Kanada. Tembakan rawak yang mencederakan 5 orang itu berlaku di sebuah masjid di Toronto. Menurut jurucakap Polis Toronto, David Rizek, insiden yang berlaku di daerah Scarborough itu apabila sekumpulan lelaki melepaskan tembakan rambang sejurus selesai solat tarawih. Sekurang-kurangnya 6 das tembakan dilepaskan dari sebuah kenderaan. Namun bilangan sebenar suspek dalam kejadian yang berlaku semalam belum dapat dipastikan. Setakat ini, polis juga belum dapat mengesahkan sama ada mangsa menjadi sasaran kerana pegangan agama atau sebaliknya. Mangsa cedera berumur sekitar 25 hingga 35 tahun. Serangan ini berlaku 4 minggu selepas serangan lelaki bersenjatakan kapak di masjid di Pekan Mississauga, pinggir Toronto.
Dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12, kerajaan memberi tumpuan kepada projek infrastruktur berimpak tinggi seperti projek laluan rel Pantai Timur ECRL, landasan berkerba elektrik Gemas ke Johor Bahru, projek sistem transit rapid RTS, Lebuh Raya Pantai Barat WCE, Central Spine Road dan Lebuh Raya Kota Baru Kuala Krai. Projek-projek ini akan beri limpahan ekonomi yang besar kepada negeri-negeri terbabit. Sekian Berita Al-Hijrah. Ikuti Berita Al-Hijrah di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan eksklusif dan menarik. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa.